Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam kelas sejarah bersama Cikgu ARS. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang terakhir dalam bab 3. Bab 3 ini iaitu tajuk 3.9, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Apa yang berlaku di negara kita selepas pihak Jepun ini mengaku kalah dan meninggalkan negara kita. Jadi kita akan sama-sama lihat selepas ini. Okey, sebelum itu kita tengok dulu objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, objektif kita mengenal pasti apa keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Itu objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, seterusnya adalah kriteria kejayaan. Okey, saya senaraikan hari ini ada dua kriteria kejayaan. Okey, yang pertama, di akhir pembelajaran nanti anda dapat menjelaskan kronologi ataupun peristiwa kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Kriteria kejayaan yang kedua, di akhir pembelajaran nanti anda dapat menerangkan penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Okey? Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia yang Kedua. Okey, kita akan lihat bagaimana tentera Jepun ini boleh menyerah kalah. Okey, apa sebab dia? Okey, ianya bermula pada peristiwa pertama yang bertajuk peristiwa yang pertama iaitu bertarikh 6 Ogos 1945, di mana pada 6 Ogos ini bom atom pertama telah digugurkan di atas bandar Hiroshima. Okey, bom atom yang pertama ini dikenali sebagai Little Boy. Sebab namanya Little Boy adalah kerana saiz bom atom itu yang kecil, dan juga ianya sebagai tanda amaran kepada Jepun pada masa itu untuk menyerah kalah dan juga menghentikan kezaliman yang telah dilakukan oleh Jepun di Asia Pasifik pada masa itu. Jadi itu peristiwa yang pertama. Okey, peristiwa yang kedua pada 8 Ogos 1945. Setelah bom atom pertama digugurkan di Hiroshima, yang mana kesan dia telah menyebabkan bandar Hiroshima ini musnah dan mengorbankan 80,000 nyawa pada masa itu. Okey, pada 8 Ogos ini, setelah bom atom pertama digugurkan, Kabinet Jepun telah bermesyuarat dan akhirnya telah memutuskan untuk meneruskan peperangan. Jadi setelah bermesyuarat, Jepun beranggapan bahawa mereka tidak terkesan dengan pengguguran bom atom yang pertama itu, Little Boy yang pertama itu. Jadi mereka membuat keputusan untuk meneruskan peperangan ini. Jadi pihak bersekutu pada masa ini diketuai oleh Amerika Syarikat telah menggugurkan bom atom yang kedua bertarikh pada 9 Ogos 1945, yang mana bom atom kedua ini telah digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Boleh lihat gambar rajah, itulah keadaan yang berlaku selepas pengguguran bom atom yang kedua. Bom atom yang kedua ini namanya Fat Man sebab bom atom yang kedua ni bentuk dia gemuk sedikit, sebab itu namanya Fat Man. Dan kesan dia lebih teruk daripada bom atom yang pertama. Kesan dia sama. Bandar Nagasaki ini hancur seperti mana bandar Hiroshima. Okey, pada masa ini bom atom kedua ini telah menyebabkan kehilangan nyawa seramai 40,000 orang di Nagasaki. Jadi membawa peristiwa yang keempat iaitu pada 15 Ogos 1945. Jadi pada masa ini
pihak Jepun setelah bom atom 2 kali digugurkan, dan yang kedua ini digugurkan telah memberi kesan kepada pihak Jepun pada masa itu, yang mana Maharaja mereka, Maharaja Hirohito, telah mengumumkan bahawa Jepun telah menyerah kalah. Seterusnya Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh semua pihak. Jadi inilah peristiwa yang membawa kepada kekalahan tentera Jepun, dan seterusnya Jepun menyerah kalah di Asia Pasifik, khususnya di negara kita, dan secara rasminya berakhirlah Perang Dunia Kedua pada masa ini. Jadi secara kesimpulannya, pengguguran bom atom ini, 2 bom atom ini telah membawa kepada kekalahan tentera Jepun dan menamatkan siri peperangan kedua pada masa itu. Okey. Ini satu lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa menyerah kalahnya tentera Jepun di Tanah Melayu pada masa itu. Kalau kita lihat yang pertama ini, pada 3 September 1945, 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah, tentera British telah mendarat kembali di Tanah Melayu, iaitu British telah mendarat di Pulau Pinang. Okey, peristiwa yang kedua pada 10 September 1945, pemerintah tertinggi Jepun ke-37, Lieutenant General Masao Baba, telah menyerah kalah di Surrender Point, Labuan. Ini peristiwa ni anda boleh rujuk gambar peristiwa menyerah kalahnya Jepun secara rasmi di Tanah Melayu. Okey, peristiwa yang ketiga membawa kepada pada 11 September 1945, di mana Major General Hio Yamamura menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera Laut Australia, iaitu HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak. Okey, yang keempat, Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, menandatangani penyataan menyerah kalah negara Jepun, tentera Jepun di Singapura pada 12 September 1945. Dan yang terakhir, General Tetsuo Ishiguro menyerah kalah pada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur pada 13 September 1945. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahawa Jepun telah menyerah kalah secara rasmi. Kita boleh lihat ianya berlaku bermula apabila tentera British ini mendarat di Pulau Pinang. Kita boleh lihat tentera Jepun ini menyerah kalah secara rasmi di Labuan, di Kuching dan juga Singapura serta Kuala Lumpur. Jadi itulah antara peristiwa-peristiwa secara rasminya Jepun telah menyerah kalah dan meninggalkan negara kita pada masa itu. Okey pelajar, seterusnya kita tengok kepada tajuk yang kedua, penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Okey. Okey, bagaimana bintang 3 ini boleh berkuasa di Tanah Melayu? Okey, selepas kekalahan tentera Jepun dan juga menyerah kalahnya tentera Jepun ini, Jepun telah balik ke negara mereka dan telah meninggalkan negara kita. Jadi telah menyebabkan wujudnya kekosongan politik selama 14 hari. Jadi kekosongan politik ini bermaksud tidak ada mana-mana kerajaan rasmi ataupun unit pentadbiran yang memerintah selepas Jepun meninggalkan negara kita selepas itu. Ianya berlaku selama 14 hari. Maksudnya bintang 3 ini telah menguasai Tanah Melayu selama 14 hari. Bintang 3 ini dia terdiri daripada PKM, Parti Komunis Malaya, melalui MPAJA, yang mana tujuan dia adalah
untuk mengambil alih penguasaan di tanah Melayu. Jadi mereka ini telah mengambil kesempatan di atas kekosongan politik selama 14 hari tersebut. Jadi kita tengok apa yang Bintang 3 ini buat selama 14 hari menguasai tanah Melayu. Okey, Bintang 3 ini dia majoritinya dianggotai ataupun ahlinya adalah dari kaum Cina, yang mana mereka menganggap kekalahan tentera Jepun sebagai lambang keunggulan. Jadi seperti di video sebelum ini saya ada mengatakan bahawa kaum Cina ini semasa zaman pemerintahan Jepun, mereka adalah dilayan secara kejam ekoran daripada sejarah ataupun peristiwa penjajahan Jepun di negara China. Jadi apa yang mereka buat, Bintang 3 telah menguasai bandar, balai polis dan juga pejabat pentadbiran kerajaan. Selain itu, apa yang Bintang 3 buat lagi adalah mereka membuat undang-undang sendiri dan juga menggunakan sebuah mahkamah yang telah dikendalikan oleh komunis. Maknanya mereka ni buat undang-undang sendiri, ada mahkamah sendiri dan menjatuhkan hukuman mengikut sesuka hati mereka. Contoh dia, mahkamah ini menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa sahaja yang bekerjasama dengan Jepun semasa pendudukan Jepun, terutamanya orang Melayu. Jadi Bintang 3 ini dia lebih kepada untuk membalas dendam kesan daripada pendudukan Jepun dan juga layanan tentera Jepun kepada kaum Cina pada masa itu. Khususnya orang Melayu lah pada masa ini telah menjadi mangsa kekejaman Bintang 3 ini. Mereka telah menyeksa dan juga membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu yang dianggap melampau dan yang dianggap menyokong Jepun pada masa itu. Jadi secara kesimpulan dia, selama lebih kurang 14 hari tanah Melayu berada di bawah penguasaan Bintang 3. Okey. Dah Jepun elok Jepun menyerah kalah. Selepas itu tanah Melayu sekali lagi dijajah ataupun dikuasai oleh Bintang 3. Mereka ni lebih kejam daripada Jepun. Sebab itu dalam sejarah mengatakan bahawa Bintang 3 ini ataupun komunis ini adalah telah menyebabkan ramai orang Melayu terkorban dan juga orang Melayu telah diseksa oleh Bintang 3 ini. Okey, setelah Bintang 3 ini berkuasa di tanah Melayu selama 14 hari, apa tindak balas orang Melayu pada masa itu? Mesti ada tindak balasnya. Okey, tindak balas orang Melayu yang pertama, mereka bersatu. Okay, yang pertama orang Melayu buat adalah bersatu, yang mana apabila Bintang 3 ini telah mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Jadi disebabkan pengancaman institusi ini, maka orang Melayu pada masa ini telah bersatu. Okey, yang kedua tindak balas orang Melayu adalah wujudnya gerakan fi sabilillah, maknanya gerakan jihad, yang mana gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan maruah, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu. Yang selain itu, gerakan ini mengambil inspirasi memberi inspirasi kepada masyarakat Melayu untuk menghadapi kezaliman Bintang 3 pada masa itu. Okey, contoh tindak balas ini berlaku, saya ambil di Johor, yang mana tindak balas ini telah dilakukan oleh Haji Saleh Abdul Karim, yang mana dikenali juga sebagai Kiai Saleh, telah mempelopori ataupun mengetuai penentangan terhadap Bintang 3 dengan menubuhkan pasukan tentera Selampang Merah. Okey, itu di Johor. Ada lagi di tempat-tempat lain, contohnya
di Perak, di mana berlaku di Sungai Manik, Perak, yang diketuai oleh Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman, yang digelar Khalifah Parang Panjang. Jadi tindak balas yang dilakukan di beberapa tempat ini, tujuan dia adalah untuk mempertahankan maruah dan juga hak orang Melayu pada masa itu yang telah dizalimi dan juga telah diseksa oleh Bintang 3 ini. Jadi itulah tindak balas orang Melayu selepas penguasaan Bintang 3 selama 14 hari. Okey, seterusnya adalah kita akan lihat kompromi dan usaha perundingan. Okey, setelah berlakunya tindak balas, seterusnya adanya kompromi dan juga usaha perundingan untuk mengatasi masalah ini, iaitu masalah daripada kekejaman yang dilakukan oleh Bintang 3 ini. Okey, kompromi maksudnya tolak ansur dan adanya usaha perundingan. Okey, yang pertama adalah melalui usaha Datuk Onn Jaafar. Okey, Datuk Onn Jaafar ini telah dilantik oleh Sultan Ibrahim sebagai pegawai daerah di Batu Pahat pada masa itu. Okey, tugas dia adalah untuk menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat pada masa itu. Jadi apa yang usaha yang telah dilakukan oleh Datuk Onn Jaafar ini adalah beliau telah mengatur perundingan antara Kiai Saleh dan pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Jadi ini yang telah dilakukan oleh Datuk Onn Jaafar, mengatur perundingan antara dua pihak, iaitu antara wakil orang Melayu dan juga Ketua Bintang 3 di Batu Pahat pada masa itu. Jadi hasil dari perundingan ini telah membawa kepada menamatkan penguasaan Bintang 3 di Batu Pahat pada masa itu, apabila kedua-dua pihak ini telah beri kerjasama yang mana Kiai Saleh perlu membebaskan orang Cina yang telah ditahan di Parit Raja, manakala Bintang 3 pula perlu menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Jadi dalam perundingan ini berlakunya situasi win-win situation, yang mana Kiai Saleh perlu bebaskan orang Cina yang mereka tahan dan Bintang 3 perlu menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Akhirnya kerjasama mereka ini membawa kepada keamanan dan memulihkan suasana di Johor pada masa itu. Jadi itulah yang telah dilakukan oleh Datuk Onn Jaafar. Okey, yang kedua, peranan Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu ini berperanan penting dalam usaha menyelesaikan kemelut pergaduhan kaum kesan daripada penguasaan Bintang 3 di tanah Melayu pada masa itu. Contoh dia di sini adalah Sultan Pahang telah berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlakunya pergaduhan kaum. Jadi Raja-Raja Melayu, Sultan Pahang pada masa itu telah beri amaran dan beri peringatan supaya penduduk tidak lagi terlibat ataupun berlakunya pergaduhan kaum pada masa itu. Pada masa ini pergaduhan kaum berlaku di antara kaum Melayu dan juga kaum Cina. Contoh lain kita boleh lihat Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Bilasah, yang mengadakan lawatan dan juga pemantauan ke beberapa daerah bagi memastikan tiada berlakunya pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Jadi inilah peranan Raja-Raja Melayu dalam usaha untuk memastikan tidak lagi berlakunya pergaduhan kaum, khususnya kaum Melayu dan orang Cina pada masa itu. Okey, seterusnya kita lihat apa berlaku di Sarawak selepas kekalahan Jepun. Jadi di Sarawak pun turut berlakunya ketegangan antara kaum yang mana berlaku di beberapa tempat. Contohnya di Kanawit,
yang mana permusuhan berlaku antara bekas gerila peribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan pihak Jepun. Jadi di Sarawak pun situasi dia sama dengan tanah Melayu, berlakunya ketegangan antara kaum Melayu dan juga kaum Cina. Contoh di Kanawin, ada lagi di tempat lain, contohnya di Kuching, campur tangan berlakunya ketegangan kaum di Kuching. Jadi untuk mengatasi masalah ini, campur tangan segera tentera Australia pada masa itu telah mengenakan perintah berkurung yang mana telah berjaya menghalang berlakunya pertumpahan darah antara kaum yang lebih teruk. Jadi Australia telah mengenakan perintah berkurung untuk mengatasi masalah ini. Jadi itulah tajuk penerangan tajuk kita pada hari ini, iaitu kekalahan tentera Jepun dan juga pengakhiran Perang Dunia Kedua. Jadi kesimpulan untuk keseluruhan untuk kelas hari ini dan juga untuk keseluruhan tajuk ini, sesungguhnya pendudukan Jepun ini telah beri impak negatif kepada negara kita. Okey, yang mana telah menyebabkan keharmonian kaum di negara kita berada di satu tahap yang membimbangkan dan boleh menyebabkan negara kita diambang pergaduhan kaum pada masa itu. Okey, keretakan hubungan kaum ini boleh menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan semula keharmonian kaum di negara kita pada masa itu. Jadi hubungan kaum ataupun perpaduan kaum, keharmonian kaum ini sangat penting untuk negara kita. Jadi kalau negara kita tak memiliki keharmonian dalam hubungan kaum ini, akan menyebabkan negara kita huru-hara dan seterusnya negara kita kembali dikuasai oleh kuasa luar. Sebab itu sebagai generasi merdeka, kita perlu mempertahankan keharmonian kaum ini dan hidup di bawah satu bumbung dengan suasana yang aman dan mempunyai sifat toleransi yang tinggi. Okey, kesimpulan seterusnya, konflik dunia ini telah meninggalkan kesan terhadap kehidupan manusia. Okay, seperti yang kita tahu, konflik dunia ini seperti Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua telah meninggalkan pelbagai kesan kepada kehidupan manusia sehingga hari ini. Okay, contohnya peristiwa pengeboman bom atom ini, yang mana sampai hari ini waris-waris yang terkesan ataupun meninggal ataupun terkorban semasa pengguguran bom atom itu masih lagi kata trauma ataupun meninggalkan kesan yang mendalam kepada kehidupan mereka. Okay, kesan lain menyebabkan nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, orang yang tidak bersalah turut terkena kesannya daripada berlakunya konflik dunia ini. Jadi ianya memberi iktibar kepada kita tentang nikmat keamanan yang sewajarnya dipertahankan untuk kehidupan yang sejahtera. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana telah mengikuti kelas sejarah bersama Cikgu ARS. Saya harap anda faham dan jelas dengan penerangan yang telah disampaikan oleh saya hari ini. Jadi kalau ada persoalan ataupun tak faham, tak jelas, boleh kemukakan ataupun kemukakan soalan di ruangan komen video ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye bye.